doa lepas ni. Kita terus kepada kuliah kita pada ni. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lepas berputar-putar sampai juga ke Masjid As-Salihin. Insya-Allah tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajak sikit betapa orang lepas isyak kan. Boleh sikit kan. Marilah sama-sama kita hayati pada hari ini, pada malam penuh barakah ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Muslimin muslimat sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ialah hadis qudsi. Baik, bila sebut hadis qudsi, ulama telah berbeza pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan yang masyhur yang selalu kita dengar ialah mengatakan hadis qudsi ini lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya daripada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ada pandangan yang kedua juga yang masyhur di kalangan ulama, iaitu mengatakan bahawasanya lafaz dan makna hadis ini ada daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ianya bukan Al-Quranul Karim. Dua pandangan, tak ada masalah tuan-tuan. Sama ada lafaz daripada Nabi ataupun lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pentingnya bila mana dia sahih sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila sebut hadis kursi juga perlu kita ingat, hadis kursi ini tidak semestinya sahih terus. Bila kita dengar hadis kursi, kalau anda pada orang awam hadis kursi, oh ini hadis daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh beriman? Hadis kursi juga terikat dengan prinsip-prinsip pengajian dalam ilmu mustalahul hadis. Seandainya sanad dia sampai kepada Nabi dan perawinya semua adil, dhabit, tidak ada kecacatan, maka hadis ini juga dinamakan hadis sahih. Dan jika ada sedikit kecacatan, kurangnya sedikit dhabit dari perawi, hadis itu mungkin hasan, mungkin dhaif kalau seandainya ada perawi yang dhaif, dan boleh jadi maudhu', palsu dan sebagainya. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya bacakan tadi ialah antara hadis yang paling sahih menceritakan para wali, cerita sifat wali, dan tak boleh memusuhi wali. Baik, kita tengok makna dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan", barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbahasan pertama kita, siapakah wali? Apakah ciri-ciri wali? Apakah semua yang pelik-pelik itu daripada wali? Faqad adzantuhu bil harb. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku isytihar perang terhadap mereka. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ
tiadalah ibadat yang paling Allah Subhanahu wa taala paling suka, paling seronok, paling happy bila manusia hambanya melakukan ibadah tersebut, melainkan ibadah yang paling Allah suka ialah ibadah yang difardukan kepada kita semua. Ibadah yang difardukan kepada hamba-hambanya. Ini yang paling Allah Subhanahu wa taala suka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Bila mana seorang hamba itu sentiasa beristiqamah, sentiasa mengerjakan amalan-amalan yang sunat, hinggalah aku mengasihinya. Lalu sambung Allah Subhanahu wa taala lagi, fa idza ahbabtu, bila mana aku mengasihinya, Allah kata, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, tangannya bergerak adalah tanganku, bergerak mengikut panduanku, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku berjalan dengan kaki orang tersebut. Perjalanan dia, langkah dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyannah, bila mana dia memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan kurniakan kepadanya. Wala in ista'adzani la u'idhannah, dan sekiranya dia minta berlindung dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan lindunginya. Baik, kita pergi kepada poin yang pertama. Hadis ini menceritakan tentang para wali. Cerita barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan perang terhadap mereka. Lalu kita tanya, siapa wali ini sebenarnya? Adakah wali itu seorang yang hebat, pakai jubahnya, serbannya, ekornya panjang, dan solatnya tak berhenti? Mungkin. Adakah wali itu pakainya kain pelikat sahaja, pakai baju biasa sahaja, tetapi ibadahnya kuat, dia tidak melakukan perkara yang haram? Mungkin. Ataupun wali itu ada padanya perkara-perkara khawariqul adah, selalu saya sebut, perkara yang mencari adat di luar pemikiran manusia. Mungkin, dan mungkin dia juga tidak wali. Ataupun seorang yang tak solat, tak puasa, tetapi hebat, adakah dia wali? Yang ni tak mungkin lah tuan, kan? Tak mungkin. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, Allah sebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Dan ingatlah, para wali Allah Subhanahu wa taala itu la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka, bagi mereka tak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, dan tiada kesedihan bagi mereka. Siapakah mereka ini? Allah jelaskan di ayat selepas daripada itu, allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu pertama sekali, syarat yang paling besar sekali, mestilah dia seorang yang beriman. Kalau seorang itu bukan agama Islam, tak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba ada perkara yang luar biasa pada dia, tak, dia bukan wali. Hebat, baik sangat dengan orang, tolong buat benda ni, buat kebajikan, dia juga bukan wali, walaupun ada perkara yang pelik pada diri dia. Pertama sekali, syarat dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya ialah syarat yang besar, sebelum kita bincang detail-detail lagi, wa kanu yattaqun, dan mereka ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok wali, kalau kita orang duk dakwa dia wali, pada masa yang sama dialah tukang kaki nombor ekor, pada masa sama dialah
maksiatnya. Tetapi ada perkara yang pelik dalam masyarakat tu, ni wali tuan-tuan. Yang kata apa dia tak solat pun dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makam dia tak sama dengan kita. Tuan-tuan, tidak begitu. Maksud wali itu ialah pembela agama, pembela Allah Subhanahu Wa Taala. Wali itu sendiri adalah maksudnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada taraf kewalian melainkan melalui ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang paling hebat wali atas muka bumi ni tuan-tuan, tidak ada orang paling kuat kewalian dia, paling tinggi taraf kewalian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah sebut siapa atas muka bumi ni hebat macam mana wali dia, maka tonggak kewalian, puncak kewalian itu ialah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurbah, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang pernah lihat Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin seorang itu mendakwa dia ke wali Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tindak tanduk dia tidak bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita macam-macam tuan. Macam-macam orang kita suka kan tengok mana pelik sikit wali kan. Wali macam-macam lah, dalam peribahasa kitab lama pun ada wali kutub, wali abdal dan sebagainya. Ada kat muka bumi ni 40 orang wali jumlah. Dan semuanya itu tidak ada nas, tapi tak ada yang nas yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi seterusnya yang kedua. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku isytihar perang terhadap mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan siapakah yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah, bagaimanakah kerja buat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kerja wali Allah Subhanahu Wa Taala itu kerjanya duduk tunggu kedai kopi, ataupun kedai dia buat perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita lihat hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Pertama sekali kalau kita nak cek seorang tu wali tak wali, kita kena tengok bagaimana ibadah wajib dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ibadah yang wajib. Zikir 1000 kali, 2000 kali, 100 kali, 1000 kali sehari, tapi tak solat. Tak betul. Buat amalan sedekah berpuluh juta tapi tak solat. Pertama sekali ibadah yang perlu kita jaga ialah solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada itu ialah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar kefarduan ialah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Isytihar wali, orang ni percaya wali macam-macam, tetapi minta dengan jin. Kita percaya dia wali, dia percaya dengan perkara-perkara khurafat dan sebagainya. Ramai. Saya kat sini, saya tahu kat kampung saya dulu ada macam kan? Percaya wali nak jadi tahap wali orang zaman dulu lah, sekarang tak ada dah kot. Dia orang sanggup pergi bertapa 10 hari, 20 hari duduk dalam gua. Saya pun pelik. Saya tanyalah arwah nenek ni, kenapa dia orang pergi duduk bertapa? Dia orang ni nak jadi wali macam tu, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kena mengasihkan diri, pergi bertapa duduk dalam bukit, pergi berzikir dan sebagainya. Ini tak kena dengan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi betapa duduk dalam gua Hira sebelum turun wahyu.
Selepas turunnya wahyu kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, lepas Nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dalam surah Al-Mudaththir. Wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang muslim, bangun dan bagi peringatan. Pertama sekali, orang wali ini bukan lagi duk menyusup pada orang tu. Sepatutnya wali inilah pada zaman sekarang, zaman kefasadan ummah, dia bangun di tengah-tengah ummah, menegakkan kebenaran, menegur manusia, mengajak manusia pada jalan Allah Subhanahu wa taala, cuba memerangi kesyirikan yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita begitu juga tuan-tuan, dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan sebelum kita nak buat yang sunat tu, yang wajib biar settle. Kan? Bayar hutang wajib, kan? Sedekah sunat. Tapi sedekah banyak hutang tak bayar, tuan. Kan? Sedekah sana, sedekah sini. Tapi hutang RM10 pun tak nak bayar. Lepas tu kadang-kadang kita salah dalam aulawiyat, memahami mana yang patut didahulukan, yang penting daripada lebih penting. Penting sekali ialah membayar hutang. Begitu juga solat sunat. Sampai dah lambat, orang dah qamat subuh 2 rakaat kan. Nabi kata raka'atain qabla al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dia oleh kerana dia percaya dengan hadis tu tuan-tuan, dia datang ke masjid, dia datang lambat. Orang dah nak qamat, dia sembahyang sunat. Tak sembahyang sunat juga imam bila dah iqamat. Mana yang aula? Mana yang patut didahulukan? Allah Subhanahu wa taala kata, yang paling Allah Subhanahu wa taala suka ialah ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Lepas settle yang sunat, dah tahu dah nak solat 2 rakaat, datang awal sikit ke masjid. Bangun awal sikit dan sebagainya. Baik. Muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk waktu dah. Masuk waktu azan dulu. Bunyi. Panjang lagi. Sedap. Boleh lagi dah. Kita laju-laju. Takut nak habis masa dah. Baik. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Bila mana seorang hamba itu melakukan ibadah yang sunat secara istiqamah dengan lazim, tak berterusan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. Baik. Peringkat pertama ialah orang yang melakukan amalan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Ini tahap yang pertama. Tahap yang pertama ialah dia melakukan segala yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang haram. Kalau buat yang wajib saja, tak tinggal yang haram, itu bukan lagi, tak sampai tahap orang mukmin lagi. Pertama sekali, dia buat yang wajib, yang diperintahkan, dan meninggalkan yang diharamkan. Ini tahap yang pertama, orang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat, puasa, zakat, tapi buat maksiat, itu bukan wali lagi dah. Puasa, solat tak tinggal, pada masa sama dia tinggalkan perkara-perkara yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat ada ciri-ciri dah, sikit. Kan? Tahap yang kedua, mereka ini bukan sahaja orang yang melakukan ibadah yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang keduanya, mereka ini melazimkan diri mereka dengan perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara yang sunat ni banyak, tuan-tuan, banyak. Antara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah membaca Al-Quran.
Antara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah solat malam. Nabi kata afdalus salah ba'da al-fariidah as-salat fi jawfil lail. Solat yang paling afdal selepas daripada solat yang difardukan ialah solat pada waktu tengah malam. Waktu orang lain tengah tidur, kita bangun solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kemudian kita witir, itu lebih baik daripada kepada kita. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Isra. Pada tengah malam itu kita bangun, fatahajjar bihi nafilah, mengerjakan salat yang sunat, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kelak dalam keadaan yang terpuji. Itu salat. Membaca Al-Quran begitu juga. Membaca Al-Quran, memperbanyakkan baca Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud, man ahabba Al-Quran fahuwa yuhibbu Allah wa rasulah. Barang siapa yang cinta dan kasih kepada Al-Quran, maka dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nak tahu orang tu, tanda orang tersebut sayang kepada Allah dan Rasulnya, pertama sekali tengok balik, cek balik bagaimana dia dengan Al-Quran. Cek balik bagaimana dengan Al-Quran. Dalam satu riwayat, qala Khabbab ibn Irth, taqarraba ila Allah mastata'at wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai' huwa ahabbu ilaihi min kalami. Dia kata taqarrab ila Allah, dekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekadar kemampuan kamu. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sesuatu ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala suka melainkan membaca kalam-kalamnya. Jadi perbanyakkan baca Al-Quran kerana kita baca kalam Allah Subhanahu wa taala. Maksud cinta ni tuan-tuan, maksud cinta ni bukan ambil saja, ambil simpan tak tempat elok, tak akan mari gantung kat dinding, tak. Orang kita dia sayang Quran, jatuh dia ambil tu, cium habis. Tak ada masalah lah, nampak baik, hormat Quran. Tetapi tak baca. Jadi Quran ini diturunkan untuk dibaca. Lepas baca, faham. Lepas faham, amal. Bukan sekadar untuk dilagukan. Quran ini untuk dibacakan, difahami dan diamalkan. Baik. Seterusnya, ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala juga kasratu zikrillah, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak tuan-tuan. Contohnya zikir yang telah dibuat oleh Jabatan Mufti. Lepas solat, zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Lepas astaghfirullah 3 kali, ini baca. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah orang kita tuan-tuan, dia suka amal sesuatu yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih teruk lagi, dia rasa apa yang dia amal semua ni lebih baik daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita ni daripada Nabi. Tuan-tuan, saya ni daripada Nabi. Nabi ajar. Tapi saya rasa zikir Hasan lama pun okey lagi. Pelik tak tuan? Aku ajar kau, kita tu ajar kepada dia. Zikir yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu. Ini daripada hadis yang warid, yang sahih. Tapi dia kata, rasa tak sedap lah. Sedap baca yang lama lagi. Ya. Kan? Patut nak sedap lagi kalau baca tu kena ada belagu sikit. Subhanallah walhamdulillah. Nak ada lagu sikit. Tak ada lagu tak best. Jadi kalau imam tak buat lagu gitu tak seronok. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Serulah Tuhan kamu tadarruan wa khufiyah, dengan suara yang tadarru, yang rendah, yang ringan, dengan penuh rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suara yang ringan, yang khafif,
bukan menjerit-jerit. Dalam satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tegur. Dalam satu pemusafiran, Nabi mendengar para sahabat yarfa'una aswatahum bitakbir wat tahlil. Wa hum ma'ahu fi safarin. Dan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu permusafiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tad'una asam wala ghaiban." Bila sahabat mengangkat suara yang tinggi yang kuat, Nabi kata, "Mu bukan berdoa kepada yang pekak, bukan kepada yang tak ada. Engkau berdoa bukan kepada orang yang pekak, bukan Tuhan yang pekak, bukan Tuhan yang gaib yang tak ada. Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Innakum tad'una sami'an qariba." Sesungguhnya kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa bersama kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa sahaja kita buat. Jadi tak payahlah nak berzikir pula. Pertama sekali carilah zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mesti tahu adab-adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main hentam dan sebagainya. Baik. Seterusnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Fa idza ahbabtuhu," bila mana aku mengasihi hamba aku ini. Allah sebut, bila mana aku mengasihi hamba aku ini, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Macam mana? Alladhi yasma', kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya ialah penglihatanku. Penglihatanku adalah penglihatannya. Bermakna ini bila mana seorang tersebut telah naik darjat daripada mukmin muslim kepada ihsan muhsinin, sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Selepas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ciri-ciri seorang wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah kelebihan bila mana seorang tersebut sentiasa berkekalan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala tegahannya dan beramal dengan perkara-perkara yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pertama sekali Allah sebut kehidupan dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut oleh para ulama yang mengatakan bahawasanya bila mana seorang tersebut sentiasa melakukan ketaatan, yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah naik martabat imannya daripada seorang mukmin kepada ihsan atau muhsin. Sebagaimana disebut dalam satu hadis Nabi yang panjang, iaitu hadis Jibril. Nabi sebut bila mana disoal oleh Jibril alaihi salam, fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu Nabi jawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis yang masyhur. Ihsan ialah bila mana seorang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seolah-olah dia lihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika dia tak mampu untuk rasa demikian, paling kurang dia rasa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikannya. Oleh kerana itulah seorang hamba bila naik darjat ini, dia akan rasa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan gerak lakunya. Oleh kerana itulah segala gerak lakunya
bila mana seorang tuan tahu hambanya buat apa. Seperti kita lah tuan, kita kerja. Contoh mudah, tak sama juga tapi yang dekat dengan kita. Kita kerja waktu bos yang garang ada depan kita, tuan, ya Allah punya bagusnya kan. Kalau tukang kait kelapa sawit time itulah dia kerja punya baik. Kalau kerja pejabat time itulah tak tuang pun. Kalau bos besar nak tambah-tambah nak dekat nak bagi makan hujung tahun. Kan? Kalau kerja kerajaan lah punya bagus. Sebab apa? Dia tahu tuan ada depan. Begitu juga tuan-tuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita merasakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan kita, sentiasa melihat kita, sudah pastinya kita melakukan ibadah sehabis baik yang mungkin. Apa sahaja gerakan kita mestilah bertepatan dengan kehendak Tuhan kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tangan kita bergerak mengikut apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita berjalan tidak ada tempat lain melainkan tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak akan melihat melainkan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita begitu juga tuan-tuan. Bila mana kita rasa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, memerhatikan kita, maka pendengaran kita juga kita nak dengar perkara-perkara yang boleh membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah kesan hasil bila mana seorang itu berterusan istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kelebihan seterusnya ialah Nabi sebut wala in sa'alani la u'tiyanna. Bila mana dia memohon sesuatu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la u'tiyanna, aku akan kurniakan kepada mereka. Yang ini kita semua nak tuan. Kita kalau boleh doa hari ni juga nak suruh Allah Subhanahu wa taala bagi. Semua nak, kau boleh berdoa je. Ada hajatnya tu datang masjid nak berdoa. Macam-macam. Suruh orang berdoa pun ada. Upah orang berdoa pun ada. Ada nak tulis bayar sekian-sekian. Pergi depan Masjid Nabawi, depan Masjidil Haram. Buat package macam-macam sekarang. Sebab apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa. Sedangkan syarat untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa, kita mampu sendiri tunaikan. Pertama sekali melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristiqamah dalam perkara yang sunat. Maka cukuplah syarat ini untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan kita. Tapi bukan minta hari ni esok nak, minta malam ni esok nak, tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata, seorang hamba itu dah satu hadis yang sahih, akan diterima doanya selagi mana dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang orang tergesa-gesa ni ya Rasulullah? Iaitu orang mana bila mana dia berdoa, orang yang berdoa bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila lepas dia berdoa, dia tengok Allah Subhanahu wa taala tak bagi apa-apa. Kemudian dia terus, tak dapat, aku berdoa pun tak dapat. Terus dia tak berdoa. Orang macam ni Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa. Lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa. Dalam tempoh yang lama, hinggalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat beritahu kepada Nabi Zakaria. Dalam keadaan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam salat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan bila mana para malaikat menyeru Nabi Zakaria, dalam keadaan Nabi Zakaria sedang bersolat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya.
sungguhnya Allah Subhanahu wa taala utus aku ini untuk membawa khabar gembira kepada engkau wahai Nabi Zakaria bahawanya engkau akan dikurniakan anak bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudiannya Nabi Zakaria terkejut, tuan-tuan. Orang tua nak dapat anak. Bayangkan tuan-tuan yang janggut putih tiba dapat anak. Orang lelaki tak pelik, orang perempuan, tuan-tuan. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar. Dia terkejut. Dia kata, bagaimana aku ni nak dapat anak? Wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'aqir. Maka macam mana aku nak dapat anak? Aku ni cukup tua dah. Wa imraati 'aqir. Dan isteri aku ni jadi mandul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Zakaria kerana keyakinan Nabi Zakaria. Tidak putus asanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warid. Banyak doa-doa lain. Dalam surah Maryam diceritakan begitu juga bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dapat anak sehingga tua. Sampai isterinya terkejut bila mana dalam peristiwa Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat untuk pergi azab kaum Nabi Lut, singgah sekejap rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, memberi khabar bahawa Nabi Ibrahim akan dapat anak. Sehingga terkejut isteri dia. Lalu Allah kata, malaikat qalu ata'jabina min amrillah. Adakah kamu rasa pelik dengan urusan Allah Subhanahu, terkejut dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Bermakna berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa tanpa putus asa. Yang pertama, doa tanpa putus asa. Dalam nak berdoa pun mestilah buat amal kebaikan. 5 minit lagi boleh tuan-tuan kan? Minta 5 minit lagi. Yang kedua, dalam berdoa juga, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakin Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan kita. Ni tidak kita berdoa dan akan kita leka, kita lalai, kita ingat benda lain. Kita doa, ya Allah, tak apalah, terima, tak terima sudah. Allah nak terima, tak nak terima sudah. Ni macam minta dengan mak kita. Minta sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti minta dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaan kita. Yakin. Mesti yakin Allah Subhanahu wa taala kabul. Lambat atau cepat. Kalau Allah tak kabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak kabulkan waktu itu, Allah tangguhkan. Allah gantikan dengan perkara yang lain. Dan Allah angkat azab, musibah yang sepatutnya kena kepada diri kita. Tuan-tuan, oleh kerana itulah, bila mana kita berdoa, mesti kita yakin Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ni tak berdoa hari ni, esok nak susah. Ni tak. Baik. Wala in ista'adani la u'idhanna. Dan sekiranya dia minta berlindung daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan lindungi. Tuan, banyak kisah para awliya, para nabi, tak payah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya Allah kabulkan dia. Para awliya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'd bin Abi Waqqas, ada kisah dia yang masyhur, bagaimana dengan seorang fitnah dia. Akhir sekali dia doakan, ya Allah, sekiranya perempuan ini berdusta, orang ini berdusta, panjangkanlah umur dia, kan? Lalu dia ditimpa fitnah hingga akhir ayat dia. Baik. Bahkan ada satu kisah Hasan al-Basri. Ada satu hari, ada seorang
pemuda menyakiti jemaah dia, menyakiti majlis dia. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tersebut jatuh. Dia kata, ya Allah, orang tersebut, orang ini telah menyakiti kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Tiba-tiba lelaki tersebut jatuh daripada tunggangan. Dan dia tak kembali ke rumah dia, melainkan dia mati. Ini doa para awliya. Banyak kisah-kisah. Sebab apa? Dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu tuan, kita begitu juga tuan-tuan. Kalau kita nak doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak jadi wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tak payah jaga ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berpeluang untuk jadi awliya Allah, pembela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini dibagi peluang sama rata. Tidak payah pertama sekali, nampak tak payah, tapi payah. Pertama sekali iaitu melakukan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sama tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, lazimkan diri kita cari amalan yang kita dapat istiqamah dengannya, amalan-amalan sunat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ada 3 perkara ni dengan cara istiqamah, lamanya berterusannya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita semua. Angkat kemuliaan kita, tinggikan kita di dunia dan di akhirat. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, apa sahaja kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita minta lindungi, Allah Subhanahu wa taala lindungi. Dan yang paling besar lagi, yang lebih hebat lagi, bila mana kita mati kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurganya. Insya-Allah semuanya akan masuk syurga Jannatul Firdausi a'la. Cukup sekadar itu dahulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya. Saya sekali lagi mohon minta maaf banyak ni terlambat kerana tersalah jalan. Bahaya tersalah jalan bila tersalah jalan lambat nak sampai. Kita begitu juga salah jalan dekat sesat, maka jauhlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.